Amalan zikrullah bukan saja merupakan amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah, tapi juga satu amalan yang menjadi asas sempurnanya amalan-amalan yang lain di dalam Islam. Sebab itulah amalan zikrullah itu dipilih oleh Allah untuk diajarkan kepada Rasulullah di permulaan Rasulullah SAW dilantik jadi Nabi dan Rasul. Menurut ulama tasawuf, apabila Jibril AS menemui Rasulullah kali pertama ketika Rasulullah berada dalam Gua Hira di atas Jabal Nur, maka 5 ayat daripada suratul Alaq yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW mengandungi perintah supaya Rasulullah SAW berzikir, menyebut, mengulang-ulang sebut terus menerus Allah, 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 Allah. Sehingga apabila Rasulullah SAW melakukannya seperti yang diajar oleh Jibril dan maksud tujuan zikir yang diajar oleh Jibril itu telah dapat dicapai, maka barulah Jibril berpisah meninggalkan Rasulullah SAW. Rasulullah turun daripada Gua Hira. Rasulullah merasakan sangat sejuk, tubuhnya sangat sejuk, lemah, menggetar dan hati rasa takut. Rasulullah menggagahkan diri terus berjalan sampai rumah. Rasulullah SAW segera merebahkan diri, berbaring, minta isterinya Khadijah supaya segera diselimutkan. Dalam kitab-kitab sirah, dalam koleksi hadis menyebutkan Rasulullah memerintahkan Khadijah dengan katanya, dengan sabdanya, Zammiluni, Zammiluni, yang bermaksud, wahai Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Rasulullah berada dalam keadaan terbaring, dikatakan begitu lama, makan 1 atau 2 hari, sehingga Rasulullah merasa jasadnya, tubuh badannya, kesehatannya stabil, barulah Rasulullah bangun. Kerana itulah di dalam Quran Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan sebutan Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, iaitu selimut yang diselimutkan oleh Khadijah. Sebelum itu, semasa di Gua Hira, Rasulullah diselimutkan oleh Jibril. Sebab itu Rasulullah disebut dalam Quran Ya ayyuhal mudassir. Mudassir juga berarti wahai orang yang berselimut, tapi selimut yang diselimutkan oleh Jibril AS. Jadi Rasulullah bergelar Mudassir dan Muzammil, wahai orang yang berselimut. Mudassir, selimut yang diselimutkan oleh Jibril. Muzammil, selimut yang diselimutkan oleh isterinya Khadijah. Apakah rahsia selimut ini? Tentu rahsia selimut ini mengandungi rahsia yang besar. Kerana yang pertama, Jibril yang menyelimutkan. Kalau kita baca dalam sirah Nabi, kita baca dalam hadis yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, maka kita dapat tahu hakikat ceritanya. Iaitu Rasulullah SAW yang didatangi oleh Jibril, tentulah kita dapat memahami Rasulullah sebagai murid dan Jibril itu sebagai guru. Kalau kita nak sebut Jibril itu guru agama pada Rasulullah, Rasulullah itu muridnya. Apabila Jibril sebagai guru menyampaikan perintah Allah kepada muridnya, iaitu Nabi Muhammad, suruh melakukan apa yang terkandung dalam firman Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' wa rabbukal akram. Ini 2 perintah. Ya Muhammad, engkau bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhanmu Allah yang mencipta segala sesuatu. Diulang lagi, ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhanmu Allah yang maha pemurah. Nabi sebagai murid yang baru ditemui oleh gurunya, tiba-tiba diperintah supaya membaca dengan nama Allah, Khaliqu kulli syai'in. Kedua, membaca dengan nama Allah, Allahu Al-Akram. Tentulah ikut logik kita, di murid tak tahu apa-apa. Kerana itulah mata pelajaran yang pertama disampaikan oleh Jibril kepadanya, yang dia tak tahu apa-apa. Jadi munasabahlah Rasulullah menjawab, Ma ana biqari'in. Aku tidak boleh membaca. Aku tidak boleh membacanya. Aku bukan orang yang boleh membacanya. Oleh kerana ayat Quran tersebut, Allah gunakan Iqra'. Dan Nabi pula menggunakan Ma ana biqari'in. Maka kita
orang-orang yang beriman sudah terhijab. Pikiran kita sudah terlindung. Sudah digelapkan dengan kalimah Iqra, dengan kalimah Qari. Sebab kita fikir, mati-matian kita berfikir, Rasulullah suruh baca. Nabi jawab, aku tak boleh baca. Inilah hijab yang besar, yang menghijab ramai ulama. Sedangkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam kalimah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, menurut pandangan ulama tasawuf, Nabi diperintah berzikir menyebut nama Ismu Dzatil Aliyah Allah, 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 sambil menumpukan mindahnya kepada Allahu khaliqu kulla syai'in, Allahu al-akram. Ini yang Nabi tak boleh buat, kerana itulah kali pertama beliau menerima perintah. Kerana itu Jibril sebagai guru, dia faham kenapa muridnya tak boleh buat. Kerana kali itulah beliau mengajarkannya. Jadi untuk muridnya, dengan tujuan supaya Nabi kita Muhammad sebagai murid dapat melakukan apa yang diperintah oleh Allah, terkandung dalam ayat 1 dan 3 suratul Alaq itu, maka Jibril lakukan tindakan-tindakan. Yang pertama, Rasulullah pegang tangan Nabi. Lepas itu yang kedua, Jibril selimutkan Nabi. Kerana Rasulullah menyebut fa'akhadani faghattani. Maka Jibril memegang tanganku, lalu menyelimutkan aku dengan sesuatu yang tak dapat kita ketahui apa dia selimutnya itu. Lalu Rasulullah dikatakan didakap oleh Nabi. Sebagai guru kepada murid didakap. Lalu Rasulullah diajar menyebut Allah, Allah. Kemudiannya Rasulullah melaporkan seterusnya, hatta balagha minni al-juhdu, sehinggalah Jibril itu sadar bahawa aku telah melakukannya yang diajarnya itu dengan bersungguh-sungguh. Fa'arsalani, maka aku dilepaskan daripada dakapannya. Inilah ilmu dan amalan pertama, yaitu ilmu dan amalan zikrullah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena itulah, kalau kita ingin mencari jawapan, ayat Quran lebih 6,000 ayat. Kenapa Allah pilih 5 ayat daripada surah Alaq itu untuk disampaikan kepada Nabi kali yang pertama? Tentulah jawapannya kerana 5 ayat dalam surah Alaq itu mengandungi asas agama yang sangat penting. Tapi asas agama yang sangat penting ini di akhir zaman sudah dianggap sebaliknya, sangat tak penting. Karena itulah selagi kita tidak memandang pentingnya amalan zikrullah, terutama zikir
ismu dzatil aliyah di dalam hati Allah, Allah. Seperti yang diajar oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, selama kita tidak kembali kepada asas ini, kita tak akan jadi orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang sempurna, orang mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmatnya yang selayaknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran menegaskan bahawa di antara hikmah kebaikan amalan zikrullah ialah Allah akan ingat kepada orang-orang yang mengingatinya. Fadkuruni adzkurkum. Hendaklah kamu ingat aku. Nascaya aku ingat kamu. Allah ingat kita itu bermakna Allah kasih, Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Allah reda kepada kita. Allah beri balasan sebaik-baik balasan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Ini dah di antara maksud fadkuruni adzkurkum. Amalan-amalan lain tidak ada dihubungkan dengan kasih sayang Allah. Tapi amalan zikrullah Allah hubungkan terus dengan kasih sayang Allah. Fadkuruni adzkurkum. Menurut ulama tasawuf, seseorang mukmin semakin banyak ingatannya kepada Allah, makin kekal ingatannya kepada Allah, maka Allah semakin kasih, semakin sayang. Sebaliknya, semakin kurang ingatannya, makin kurang zikirnya, maka berkuranglah kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Sehingga kalau seorang itu memang tidak pernah berzikir mengingati Allah, maka kita tahu orang itulah orang yang tak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Jadi amalan zikrullah bolehlah kita jadikan ukuran seseorang itu dikasihi oleh Allah atau sebaliknya. Kalau seorang itu banyak zikir, insya-Allah Allah kasih padanya. Karena menurut ulama tasawuf, tanda seseorang itu kasih kepada Allah selalu menyebut namanya, selalu mengingat namanya. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah sentiasa berzikir sepanjang masa. Kata Sayyidatina Aisyah, wa kana Rasulullah SAW yadhkuru rabbahu kulla akhyanihi. Rasulullah SAW itu sentiasa ingatkan Tuhannya Allah sepanjang masanya. Jadi sepatutnya kita beramal dengan zikrullah sepanjang masa. Dan maksud firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira. Dari segi bahasa bermakna, wahai orang beriman, hendaklah kamu zikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ahli tafsir menafsirkan zikran katsira dengan makna sentiasa zikir, sentiasa ingat Allah. Ini ditegaskan lagi dalam banyak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukhratan wa asila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah sepanjang siang dan malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ghudu wal asal juga bermaksud sepanjang masa siang dan malam. Jadi banyak ayat-ayat yang menegaskan bahawa zikrullah itu sepanjang masa. Tapi itulah kita yang hidup di akhir zaman ini abad 15 yang sudah ditinggalkan lebih 14 abad zaman Rasul. Kita berzikir sangat sedikit. Malahan bila kita berzikir ramai-ramai pun ada orang yang memedahkan. Sedangkan zaman awal umat Islam berzikir beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrah beramai-ramai. Dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk, berbaring, jaga maupun tidur. Sambil mereka zikir, mereka tafakur. Ayat ini adalah merupakan gambaran fenomena umat Islam yang sentiasa berzikir sepanjang masa. Bukan saja seorang-seorang, tapi dilakukan beramai-ramai. Tentunya bila mereka melakukan beramai-ramai, tempatnya tidak ada lain, iaitulah Masjid Nabawi. Cukup terang. Tapi sekarang masjid-masjid jarang digunakan untuk umat Islam berzikir ramai-ramai. Wirid ramai-ramai lepas sembahyang. Itu pun sebentar saja, 5 minit. Karena makmum tak sabar-sabar nak keluar daripada masjid, nak menjalankan tugas. Sangat ganjil. Ya. Sekiranya ada satu masjid berzikir ramai-ramai, makan masa yang lama. Seperti yang pernah saya saksikan masa saya budak-budak. Lepas main jemaat, orang tua-tua berkumpul. Imam bawa mengetuai tahlil. Lepas jemaat itu bertahlil beratus-ratus. Lepas itu berdoa. Amalan ini pun saya tak pernah nampak. Mana ada satu masjid di Malaysia ini. Lepas jemaat ada satu kumpulan bertahlil ramai-ramai. Makan masa 1 jam. Buat tahlil 1000. Memang kita tak jumpa. Masa saya budak-budak ada lagi jumpa. Sebab itu bila pergi sembahyang jemaat ikut ayah rasa malas. Sebab nanti nak balik lambat. Ya, kena tunggu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibina alaina wa li muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka adiyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa buyutana kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa iyufika nabika wa manika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagin wa syarri kulli syarrin akala kulli syai'in qadir. Salatum alaina bil afiyah wassalamah wassihat wa ala abika fi barika wa bahka wa jawika min umati Muhammadin ajma'in. Allah ja'alna min syarri ma qadai salimin. Allah ja'alna
من شر ما قضيت والسالمين. اللهم اجعلنا من شر ما قضيت والسالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.